Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program Wacana Ilmu kita pada petang ini, iaitu UTS Space Wacana Ilmu bersama alumni siri 1 tahun 2022. Dan ini yang pertama untuk tahun ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini, waktu yang sama, iaitu hari Selasa jam 3 petang, melalui tajuk konsep kejuruteraan dalam perancangan pewarisan yang akan disampaikan oleh tetamu penceramah kita pada petang ini, iaitu Encik Zul Hazmi bin Elias. Beliau juga merupakan seorang jurutera pusaka, iaitu merupakan seorang yang pakar dalam bidang pusaka ni lah, pengurusan pusaka dan juga pengurusan harta tanah lah. Dan juga pihak UTSP telah menjemput beliau kerana beliau merupakan alumni UTM dalam bidang Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik yang bergraduasi uh, pada tahun 2007. Dan juga beliau merupakan seorang yang akan memberikan pencerahan berkenaan topik perbincangan kita pada petang ini. Dan izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang beliau, iaitu beliau mempunyai diploma kejuruteraan elektrik daripada UiTM Shah Alam, kemudian menyambung pengajian secara separuh masa di UTM, iaitu Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik, dan juga mempunyai master dalam bidang pentadbiran perniagaan di UUM. Dan saya pada akademik, beliau juga mempunyai sijil profesional dalam bidang perniagaan dan juga mempunyai certified trainer daripada HRDF. Dan juga sebelum itu, beliau telah menceburi dalam bidang konsultan melalui bidang kejuruteraan air dan air sisa, dan juga 4 tahun dalam operasi perniagaan. Dan selain daripada itu, sebelum menceburi jurutera pusaka, beliau telah memegang posisi sebagai SEA Aftermarket Operation Manager di Salem Incorporated, dan juga beliau sepenuh masa berkhidmat sebagai ketua perunding di My Pusaka, iaitu sebuah agensi perunding mengenai pengurusan pusaka dan juga faraid. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan program kita pada hari ini, pada petang ini, saya ingin memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka link Webex yang dikongsikan melalui poster program kita, kerana kita mengalami sedikit gangguan di Facebook kerana ada masalah teknikal. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk join program ini melalui link Webex lah yang kita kongsikan di Facebook dan juga di media sosial UTM Space. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan, sebelum saya teruskan, saya ingin buat sedikit pesanan kepada staf kita lah, staf UTM Space, untuk merekodkan kehadiran anda melalui sistem yang telah disediakan, dan juga akan diberikan mata CPD sebanyak 1 mata lah. Dan juga kepada staf kita, kepada pelajar-pelajar kita dan juga staf dan juga tuan-tuan dan puan-puan, untuk menekan link maklum balas program Wacana Ilmu, untuk memberikan sedikit lah maklum balas mengenai kita punya program lah. Untuk makluman dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mencadangkan topik mengenai Wacana Ilmu yang akan datang lah, ada di Google Form yang kita sediakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita tunggu masa yang kita berikan kepada penceramah telah pun tiba untuk beliau berkongsi pandangan, berkongsi idea tentang tajuk topik kita pada hari ini, iaitu konsep kejuruteraan dalam perancangan pewarisan. Apa dia perancangan pewarisan ni? Apa dia konsep kejuruteraan? Sama-sama kita saksikan daripada yang berbahagia tetamu penceramah kita, Encik Zul Hazmi bin Elias. Dipersilakan Encik Zul Hazmi. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Zuhairi. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Ya, penceramah yang pertama untuk tahun 2022. Ya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ya, sesi ini bukannya sesi mengajar tetapi berkongsi. Ya, semoga dengan 1 jam yang ada ni sama-sama dapat memberi manfaat, ya. Okey, boleh saya teruskan. InsyaAllah. Okey, sedikit penerangan pasal diri saya sebab ialah mungkin ada yang bertanya ni apa punya engineering graduate kan buat urus pusaka dan perancangan pewarisan kan. Apa hal lagi pula bidang dia? Sebenarnya saya dah lebih 22 tahun ya duduk dalam industri air dan air sisa. Cuma 3 tahun kebelakangan ni saya apa ni orang kata bertukar bidang lah ya. Jawatan terakhir saya adalah pengurus aftermarket operation manager untuk Asia Tenggara ya dengan US company. Itu jawatan terakhir saya 3 tahun dahulu. Ya, dan sekarang saya sepenuh masa dalam bidang ni lah selain daripada buat freelance untuk engineering training ya untuk Malaysia Water Academy. Jadi saya switch lah ya. Itu yang datangnya jenama jurutera pusaka. InsyaAllah sama-sama kita promosikan. Okey. Jadi apa yang saya akan kongsikan sama-sama pada hari ini, inilah kandungan dia, kena beri sedikit definasi, mungkin ramai yang tak faham apa dia perancangan pewarisan. Kemudian saya suntik sedikit elemen kejuruteraan. Maklumlah UTM ni kan, dia memang sinonim dengan kejuruteraan. Kalau saya tak sebut kejuruteraan, makna lari topik. Jadi UTM tak jemput saya nanti. Okey, jadi saya akan bercerita permasalahan umat Islam berdasarkan konsep. Ni orang lelaki sukalah. 4 isteri, 1 suami. 4 wife, 1 husband. Memang suka saya nampak siapa tu profesor kata apa. Gelak dah tu, suka dia kan. Okey. Kemudian, of course bila ada masalah, mesti ada kaedah penyelesaian dia kan. Kemudian saya akan kongsikan sedikit berkenaan dengan asas faraid dan at-taharush. Hari ini kita belajar satu bahasa Arab. Apa dia? At-taharush. Ya, kemudian inilah saya kongsikan sedikit kajian saya ya pada petang ni ya berkenaan dengan perancangan pewarisan dan at-taharush. Di mana sumber wacana ilmu pada hari ini saya merujuk kepada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 di mana ketiga-tiga ayat ni dijadikan asas kepada hukum faraid. Ya, kemudian saya juga merujuk kepada khutbah Jumaat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang pernah disiarkan pada 25 Oktober tahun 2019 dan juga sedikit kajian saya. Ya, okey, insya-Allah sama-sama. Definisi kejuruteraan. Dia salah satu aplikasi sains. Ya, tujuan dia apa? Untuk memenuhi segala keperluan dan kehendak kita manusia. Di mana kejuruteraan ini menggabungkan pengetahuan, matematik, pengalaman untuk membentuk satu solusi, satu kaedah penyelesaian yang terbaik. Dalam kes ni adalah satu kaedah penyelesaian dalam menangani isu-isu harta pusaka umat Islam. Kemudian apa dia perancangan pewarisan? Ya, itu adalah satu kaedah yang disarankan oleh agama kita supaya harta yang kita ada ni bukan saja bermanfaat kepada kita pada masa kita hidup, tetapi yang lebih penting sebagai orang Islam, dia memberi manfaat selepas kita meninggal. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk waris-waris yang kita tinggalkan. Itu perancangan pewarisan. Jadi saya gabungkan kedua-dua elemen ni untuk petang ni. InsyaAllah. Apa dia isu pusaka umat Islam di Malaysia ni ya? Seperti yang keratan akhbar yang tuan-tuan boleh tengok ya, sejuta keran tanah masih lagi nama arwah. Lepas tu gambar yang kedua boleh kenal kan, figura tu kan. Arwah ya, nampak. Bicara tuntutan harta sepencarian 1 bilion 7 April ni. Nampak? Itu semua isu pusaka. Adik, abang maut. Abang maut. Apa tu? Kejap ya, saya ejak. Abang maut ditetak adik gaduh rebut pusaka. Dulu saya baca akhbar je, tapi bila saya terlibat dalam dunia ni memang betul benda ni betul-betul berlaku. Ya. Dan yang bawah tu, RM 90 bilion harta beku tidak dituntut. Ini tahun 2021. 90 bilion di mana 90% daripada 90 bilion itu adalah hak milik orang Islam.
Berapa jumlahnya tuan-tuan? 81 bilion. Berapa banyak 81 bilion ni? Baru-baru ni kerajaan meminjam daripada keuntungan KWSP sebanyak RM35 bilion untuk menjana domestik ekonomi. Ini 2,5 kali ganda lagi daripada dana yang kerajaan guna untuk menjana ekonomi. Ya, terbeku. Terbeku ni apa maksud dia? Tak diguna. Tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin terbeku. Tapi kemungkinan yang kedua ni yang saya lebih takut sebenarnya. Digunakan oleh waris-waris tanpa diurus pusakakan. Maka kalau keadaan itu berlaku, maka potensi untuk memakan harta batil ataupun mengambil hak waris yang lain memang tinggi. Itu yang saya takut. Itu yang kita patut risaukan. Sebab Alhamdulillah kita orang Islam jaga sembahyang, puasa, sunat putih, sunat hitam, umrah setiap tahun. Semua kita buat semata-mata nak mengharapkan ke syurga. Tetapi kita lupa dalam harta kita tu ada hak adik-beradik kita ataupun waris-waris kita yang lain. Sebab apa? Sebab urus pusaka arwah tidak diselesaikan. Itu kena jaga-jaga. Kena semak tu ya. Okey, saya teruskan. Ustaz Al-Haidrot ni popular. Selalu juga ceramah dia kan. Bila orang tanya soalan-soalan tu kan, dia akan jawab berkenaan dengan harta pusaka. Dia jawab sempoi tapi mendalam. Deep. Orang kata deep ya, makan dalam. Dia kata bila arwah dah meninggal, arwah dulu masa hidup tak mengajar bab-bab pusaka ni. Kan? Hasilnya apa? Bila arwah meninggal, anak-anak semua waris semua berebutkan harta pusaka. Maka arwah sebenarnya berdosa di alam barzah. Ni ustaz yang khabar ni, bukan jurutera pusaka ya. Ya, jangan main-main, okey. Kemudian, hasil kajian daripada Profesor Madya Izani Yaakob, ITM Shah Alam pada tahun 2017 mengatakan bahawa hanya 1% sahaja umat Islam yang benar-benar faham dan menghargai faraid. 1% saja tuan-tuan. Kan, mungkin tak percaya. Kalau tuan-tuan tak percaya, ini yang saya akan kongsikan pada petang ni. Ya. Okey, insya-Allah. Jadi, ini yang 4 isteri 1 suami, 4 wife 1 husband ataupun dalam business term disebut environmental scanning. Ya, apa isu dia dekat sini ya? What apa? Ya, apa isu dia? Harta umat Islam terbeku. Bila terbeku? Bila sebuah harta pusaka, maksudnya pemilik harta dah meninggal dunia. Kan? Siapa yang terlibat? Siapa yang terbabit dalam isu ni? Waris-waris iaitu isteri, anak, ibu, bapa dan lain-lain lagi. Ya, ni 4 wife. Saya sebutkan 3 wife dululah ya. Wife yang keempat tu dia tengah mencari ni. Siapakah calon isteri yang keempat? Ya, tunggu kan. Kok Heliza Helmi kan. Okey, kita teruskan. Jadi saya kongsikan petikan khutbah Jumaat yang pernah disiarkan di masjid-masjid seluruh negeri Selangor pada 25 Oktober. Dia cakap apa? Masyarakat kita ni menganggap apabila harta pusaka ya mesti dibahagikan secara faraid sahaja. Saya gariskan di situ, pembahagian secara faraid sahaja. Ya, di mana salah faham ni yang menyebabkan banyak berlaku kelewatan dalam pembahagian harta pusaka. Ya, okey, sabar. Don't jump to conclusion cepat sangat. Saya akan dedahkan satu persatu ya, insyaAllah. Okey. Saya buat kajian. Saya buat kajian kepada 600 orang responden selama seminggu. Di mana maklum balas yang saya terima sebenarnya waris-waris ni cuba menguruskan harta pusaka arwah. Tetapi majoriti ya 90% daripada mereka separuh jalan. Sebab apa? Putus asa dengan kerenah birokrasi agensi-agensi yang berkaitan. Contohnya pejabat tanah lah, bank lah, JPJ, macam-macam lah ya yang melibatkan aset-aset arwah. Ya, dia betul asa. Memang banyak prosedur SOP dia. Ya, okey. Jadi apa yang masyarakat kita faham berkenaan faraid? Ini ya, ini hasil tinjauan kajian saya, majoriti masyarakat beranggapan faraid ni macam ni. Saya beri satu kes tadi.
seorang ni meninggal, apabila dia meninggalkan ayah, ibu, isteri, 7 anak. Maknanya all in waris faraid dia ada 10. Ya, jadi apa harta yang ditinggalkan? Wang tunai, tanah kebun, rumah, kenderaan. Alhamdulillah. Almost lengkaplah dia punya harta dia ni. Jadi apa yang masyarakat kita selalu buat, wang tunai bahagi 10. Tak ada masalah. Kan? Bagi 10, tak ada masalah. Tanah kebun, letak 10 nama. Betul kan? Itu yang kita nampak geran-geran lama, bahagian dia 1/75 bahagian. Ada satu tu lagi 3/275 bahagian. Sebab apa? Itulah dibuat. Ada 10 waris, letak 10 nama. Jadi apa kesannya tuan-tuan? Tanah umat Islam makin lama makin kecil. Bulat-bulat tu yang salah seorang waris tu pensyarah kanan UTM. Kan? Kerja dia mengajar je. Tak ada masa nak pergi kebun. Kebunnya tak diusahakan. Semak. Ya, okey. Rumah nak buat macam mana? Letak 10 nama. Kalau rumah teres satu tingkat, dapatlah seorang tu bilik air. Kan? Bagi 10. Kenderaan. Pun diletak 10 nama sampai kat JPJ kena hamun pegawai JPJ. Dalam geran letak satu nama saja. Mana boleh letak 10 nama? Kan? Jadi ini yang selalunya dibuat oleh majoriti masyarakat kita. Di mana ini bukanlah kesudahan yang baik. Kita tak dapat maksimalkan manfaat harta yang ditinggalkan. Ya, ini praktis. Di mana praktis ni perlu ditukar apabila kita faham tentang hukum faraid. Ya, jadi alhamdulillah insya-Allah semua yang hadir pada hari ini boleh faham, lepas ni kita ubah. Kita jangan ikut kaedah yang macam ni ya. Okey. Jadi sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, semua harta pusaka perlu dibicara pusakakan. Kalau harta tu bernilai bawah 5 juta, perlu dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Bila pejabat pusaka kecil tak perlu lantik lawyer ya. Bukan kebanyakan masyarakat kita bila bicara pusaka je, saya dah lantik lawyer dah. Kan? Sebab apa? Bila melibatkan lawyer, kos dia akan meningkat 3 kali ganda. Pejabat pusaka kecil tak perlu lawyer. Ya, waris-waris sendiri boleh uruskan. Ya, tetapi jika melebihi 5 juta, maka tiada pilihan lain, kes ini perlu dibawa ke mahkamah tinggi. Yang ni perlu lawyer. Ya, dan bila kes melebihi 5 juta, mesti ada lantikan pentadbir. Kalau tiada pentadbir, perlu ada penjamin, di mana nilai aset penjamin tu mesti 2 kali ganda daripada nilai aset arwah. Kalau aset arwah 5 juta, penjamin tu perlu ada aset bernilai 10 juta. Jadi kepada pensyarah kanan, UTM, pegawai-pegawai, ya UTM yang hartanya melebihi 5 juta masa hidup ni, cepat-cepat lantik pentadbir. Ya, okey. Orang selalu sebut amanah raya. Amanah raya ni jika harta alih sahaja di bawah 600,000. Harta alih ni apa? Kenderaan, duit, barang kemas. Tu baru amanah raya. Rumah tanah semua amanah raya. Bukan di bawah bidang kuasa amanah raya. Ya, sebab apabila bicara pusaka akan keluar di hujung bicara itu akan keluar 2 dokumen, iaitu surat kuasa mentadbir untuk harta alih dan juga perintah pembahagian. Surat kuasa mentadbir ni yang dibawa ke JPJ untuk tukar nama kenderaan, bawa ke bank untuk keluarkan duit, ya. Bukan bawa surat mati. Bawa surat mati pergi bank, dia orang tak layan ya. Sementara untuk tanah dan rumah perlukan perintah pembahagian. Daripada perintah pembahagian ni akan dibawa ke pejabat tanah untuk tukar nama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan ya, pejabat pusaka kecil mengambil masa yang amat panjang. Ya, saya boleh cakap paling cepat 1,5 tahun. Paling cepat. Kalau PKP 2 tahun, 2 tahun akan tutup bertangguh. Kena hati-hati tu ya. Okey, saya teruskan insya-Allah. Petikan khutbah Jumaat lagi ya. Dia cakap apa dalam khutbah Jumaat. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh Google, cari ya petikan khutbah Jumaat ya. Sebenarnya
untuk mengelakkan harta pusaka ini menjadi beku ataupun waris-waris bergaduh berbalah ya, ianya mampu ditangani jika kita membuat perancangan awal secara teratur dan sistematik sebelum meninggal dunia. Masa bila tuan-tuan dan puan? Sekarang. Ya, saya ada satu klien perempuan dia ni kawan Facebook saya ya. Pergi London ni macam balik pilah yo. Tiap-tiap tahun pergi London lah. Jadi saya approach dia, puan buatlah apa ni hibah ke apa sebagainya. Puan ni businesswoman. Macam-macam alasan dia beri ya, macam-macam alasan. Last satu alasan yang saya tak tahan, yang saya stop nak approach dia cakap apa? Dan rasa dia ni lambat lagi mati. Faham tak? Dia rasa dia lambat lagi mati. Tu yang dia tak nak buat. Kan? Saya daripada situ saya stop lah. Tapi baru-baru ni dia pergi umrah, dia telefon saya daripada MAEPS, dia disahkan positif COVID. Barulah dia nak bertanya berkenaan nak buat wasiat, pesanan, hibah dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan ya, ada satu keadaan dipanggil maradul maut. Pada keadaan masa itu segala wasiat, pesanan, hibah dan sebagainya tidak lagi relevan. Ya, kalau dalam keadaan nazak baru nak buat hibah, wasiat dan sebagainya tidak relevan. Kena ingat tu. Jadi masa sehat ni lah. Ya, masa bernafas ni lah buat. Ya, okey. Jadi saya teruskan. Namun kesedaran tentang keperluan menulis wasiat sama ada pesanan, hibah, amanah ni cukup rendah di kalangan orang Islam. Sebab apa? Itu yang saya sebut tadi. Sebab merasakan mati itu lambat lagi. Ya. Sedangkan kalau nak buat wasiat, pesanan, hibah ni sekali je semua hidup. Tak perlu buat tiap-tiap bulan pun, tiap-tiap tahun. Tak perlu. Sekali je buat. Settle. Malam tadi saya buat hibah signing seorang klien di JB. Selepas saja majlis tanda tangan hibah tu, dia cakap kat saya, Alhamdulillah Tuan, lega saya. Saya percaya saya dah menyelesaikan semua urusan dunia saya. Dia umur 55 tahun, pengurus bank lah. Ya. Okey. Jadi, apabila khutbah tu mengatakan bahawa tahap kesedaran umat Islam ni rendah, jadi saya pun buat kajian lah. Ya, gunakan ilmu engineering yang diajar oleh pihak UTM ni, ya. Dalam semua aspek kehidupan kita sebenarnya boleh dibuat dalam bentuk mathematical model, ya, model matematik. Paling mudah adalah Y bersamaan 3X campur 2. Ya, Y equivalent to MX plus C. Matematik pilihan C SPM. Dulu belajar tak tahu nak guna. Sekarang saya tolong guna. Okey. Jadi saya gunakan linear equation tu untuk meninjau tahap kesedaran umat Islam berkenaan dengan perancangan pewarisan. Okey, saya kongsikan. Saya buat sampel mungkin taman saya, ya, penduduk taman saya. Saya perlu tahu X dia, variable dia, berapa ramai sampel, ataupun nak lebih bagus lagi, saya perlu sampel yang lebih besar. Mungkin daerah saya, daerah Seremban, saya perlu tahu variable dia iaitu alfa, ataupun lebih bagus negeri 9, variable dia beta, kan? Jadi terlalu banyak variable yang tak tahu, memang benda tu tak boleh dibuat. Jadi saya buat pada yang saya tahulah. Jadi saya memilih kajian kes di taman perumahan saya sebab saya tahu dia punya variable tu ya, X tu. Kebetulan pula alhamdulillah saya duduk di taman yang gated and guarded. Ya, di mana penduduk taman ni T10 dengan T20. Ya. Masing-masing ada paling kurang pun 3 biji kereta. Ada yang pakai Ferrari, ada yang swimming pool. Tapi rumah saya lah yang paling cikai, basic saja, tak ada apa-apa daripada dulu sampai sekarang. Okey. Jadi itu saya rasa satu sampel yang bagus ialah bila T20, T10 ni dia ada banyak duit yang lebih, ya, keperluan asas dia pun dah cukup. Jadi saya rasa tahap kesedaran dia tinggilah untuk membuat perancangan ni ya. Jadi ada 188 rumah tetapi tolak yang non-Muslim. Jadi ada 129.
ya, dan saya menemui telah dapat 2 orang prospek yang klien ya yang membuat perancangan pewarisan. Jadi dia punya X dekat sini adalah 0.02 ya. Jadi apa yang ni? Ini linear equation matematik pilihan C tadi. Jadi saya menganggapkan kajian ni sebagai satu yang linear ya, berkadar terus ya. Jadi Y MX plus C, M dia 0.02 tadi, C dia kosong sebab bermula daripada paksi kosong ya, kosong. Jadi simplified formula Y equivalent to 0.02X. Jadi apa guna dia? Gunanya maknanya untuk menilai tahap kesedaran umat Islam terhadap perancangan pewarisan ini. Maksudnya apa? 50 orang yang saya approach untuk membuat perancangan pewarisan, saya baru dapat seorang sahaja yang bertindak. Kalau saya nak 4 orang yang bertindak membuat perancangan pewarisan, saya perlu approach 200 orang. Maknanya dah melebihi daripada skop kajian saya. Ya. Jadi ini untuk T10, T20 tuan-tuan, golongan atasan. Bayangkan kalau untuk golongan bawahan, contohnya M40. Ya, mungkin saya terpaksa approach 500 orang, baru seorang tu bertindak untuk membuat perancangan pewarisan. Jadi apa kesimpulan dia? Kegagalan mengurus harta pusaka dengan baik mendorong berlakunya krisis dalam institusi keluarga. Ini yang bergaduh apa semua. Betul tuan-tuan. Saya banyak kali ya, bila kes huruf pusaka, kita akan mulakan dengan kaunseling waris. Jadi kita datang, adik-beradik waris semua, sambutlah kan. Oh, kalau musim durian, makan durian, meriah. Ya, adik-beradik bertepuk tampar, bergurau senda kan. Semua okey, nampak okey. Tapi bila pihak kami mula bercerita tentang harta pusaka, kita boleh nampak muka masing-masing merah, telinga masing-masing merah, mata masing-masing merah. Sebab apa? Harta pusaka dah menjadi isu yang paling sensitif. Kerana harta pusaka ni dia boleh cerita Abang Long punya perangai 15 tahun dulu. Itu pengalaman kami lah ya. Jadi, for wife, one husband tadi, saya tambahkan kenapa benda ni berlaku? Ya, kenapa harta umat Islam ni terbeku? Tidak, alasan dia adalah, puncanya adalah kerana tidak membuat perancangan semasa hidup. Ya, berdasarkan kajian, penemuan dan sebagainya lah. Ini kesimpulannya. Tidak membuat perancangan pewarisan semasa hidup. Jadi saya akan bergerak kepada second part of the presentation. Kalau ada apa-apa soalan, minta tuan moderator. Ada tak tuan moderator melalui chat ke apa ke? Buat masa ni masih tiada persoalan lagi. Mungkin di Ya. penghujung rancangan mungkin ada persoalan. Jadi saya nak sekali lagi lah nak beritahu kepada semua untuk sama-sama lah menonton kita punya perkongsian ni di link Webex ni lah. Kerana masalah yang berlaku di FB live kita. So tuan-tuan dan puan boleh mengikuti di link Webex lah. Cuma tuan, tadi kita ada satu apa tuan cakap satu isu yang sensitif berkenaan dengan pusaka Ya, Jadi betul. pusaka kita dapat tahu pusaka ni adalah satu peninggalan tetapi apakah pula yang dikatakan dengan faraid tu? Adakah dia terdapat perbezaan ataupun faraid itu adalah satu sistem ataupun satu cara pengurusan lah. Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit kot ini mungkin soalan awal lah ada daripada penonton kita yang bertanya. Okey, insyaAllah. Soalan tu dah advance sebenarnya ya. Saya akan sentuh bahagian faraid ni untuk bahagian 2 presentation ni. Ya, insyaAllah kita boleh apa ni sama-sama apa ni boleh dapat insyaAllah ya. Okey, saya teruskan ya. Boleh tuan moderator? Boleh tuan, boleh. Okey. Silakan tuan. Okey, saya teruskan. Sambungan petikan khutbah Jumaat ya. Tidak sepatutnya seorang Muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur 2 malam berturut-turut, melainkan dia menulis wasiat di sisinya. Satu hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Muslim ni siapa? Kita lah. Kita ni tak patut tidur melebihi 2 malam kalau ada sesuatu yang kita ingin tinggalkan. Untuk maknanya diwasiatkan lah. Menulis, dia cakap itu menulis. Bukan pesan-pesan mulut, bukan. Ditulis. Jadi Tuan Moderator umur berapa Tuan Moderator? Tuan Zuhairi, berapa umur? Tak dengar ya? Ya, saya agak-agak baru masuk 30-an lah. Okey. Saya Kalau muda 30 lagi. kalau 30-an bermaksud Tuan Moderator dah tidur lebih daripada 12,000 malam. Betul, betul. Sedangkan hadis sahih mengatakan seorang Muslim dia benarkan tidur 2 malam je, betul-betul. Malam ketiga tu Allah. kena ada wasiat bertulis. Ya. Okey. Kemudian wasiat Kenapa agama menyuruh kita macam tu? Sebab kan wasiat atau meliputi pesanan, hibah, amanah dan segalanya ni mampu memudahkan proses pembahagian harta. Ya, mengelakkan salah faham, mengelakkan waris-waris berbalah, melantik wasi ataupun pentadbir untuk inilah handle kita punya harta bila kita dah tak ada nanti. Itu tujuan dia ya. Okey. Jadi saya sebut, apakah dia perancangan pewarisan ataupun yang dimasukkan tadi dengan wasiat dan sebagainya ya. Okey, saya kongsikan. Okey. Wasiat. Wasiat adalah hasrat pembahagian kepada bukan waris. Seperti surau, masjid, sekolah, tahfiz anak yatim, had dia 1/3. Jadi kalau selepas ni Tuan Moderator, isteri tanya, Abang Zu, Abang Zu dah buat wasiat ke untuk saya, Ayang dan anak-anak? Salah tu yang. Wasiat tu nak beri kepada girlfriend abang. Sebab dia bukan waris abang. Nak beri dekat surau. Wasiat adalah hasrat pembahagian kepada bukan waris. Had dia 1/3. Kalau lebih 1/3, hanya 1/3 sahaja yang wajib dilaksanakan. Ya, selebihnya tak wajib dilaksanakan. Kalau waris tak setuju, tak perlu dilaksanakan. Yang wajib 1/3 saja. Itu wasiat. Ya, okey. Jadi kepada waris ni disebut apa? Pesanan. Ya, hasrat pembahagian kepada waris. Di mana kita ni, moderator tanya tadi, hukum faraid. Hukum faraid ni sebenarnya pembahagian harta pusaka kepada waris-waris faraid. Ya, jadi dalam Islam sebenarnya tak ada wasiat apa ni kepada waris, tak ada wasiat sebab waris dah ada hukum faraid. Tapi yang main besar-besar, long. Kalau ayah tak ada besok long, kau ambil lah tanah depan tu long ya. Hangat kau ambil tanah yang lagi satu ya. Itu apa dia? Itu nama dia pesanan. Dan pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan waris-waris. Selalunya waris-waris ataupun anak-anak lelaki tak naklah. Sebab kalau hukum faraid, pembahagian untuk anak lelaki dia dapat double berbanding anak perempuan. Banyak kes yang pihak kami kendalikan ya, kebanyakannya anak-anak lelaki tak setuju ikut pesanan-pesanan ni. Dia kata kita ada hukum faraid. Ikutlah apa ni hukum faraid. Dia kata okey, jadi persoalannya tuan-tuan, kalau ada hasrat pembahagian, contohnya mungkin kita ada seorang anak, ya, mungkin anak bungsu yang memang menjaga kita, ya, kan, menjaga kita di rumah semua. Jadi macam mana kita nak beri supaya bahagian dia ni tidak diambil oleh orang-orang lain, apa ni waris-waris lain? Itu wujudnya hibah. Hibah ni apa dia? Pemberian kasih sayang dan tiada had. Boleh nak beri keseluruhan rumah tu kepada anak, boleh. Boleh diberikan kepada sesiapa saja. Tuan Moderator kalau ada girlfriend lama nak beri rumah, boleh. Berikan hibah. Ya, Tuan Moderator ya. Dan pelaksanaan hibah ni adalah semasa pemberi hibah masih hidup. Dan harta hibah terkeluar daripada harta pusaka. Ya, kena faham definisi ni semua.
Satu lagi apa? Amanah. Amanah ni apa? Katalah tuan-tuan dan puan ada anak yang Down syndrome. Ya, Down syndrome ni dia tak, contohnya dia tak boleh nak identify mana satu RM1, mana satu RM5. Kan? Tetapi kalau tuan tak ada besok, habis siapa yang nak menguruskan perbelanjaan dia? Lantiklah seorang pemegang amanah. Ataupun ada yang duduk dalam penjara ataupun yang bankrupt. Ya, orang bankrupt tak boleh terima harta. Jadi sementara dia bankrupt tu nak beri harta kat dia apa? Lantik seorang pemegang amanah bagi pihak dia. Besok dia dah declare clear daripada Jabatan Insolvensi, pemegang amanah tu pindahkan, berikan kepada dia. Ya, di mana keempat-empat kaedah perancangan pewarisan ni mestilah bertulis, bertarikh dan bersaksi. Barulah dia valid. Sebab apa saya cakap macam tu? Apabila timbul pertikaian dibawa kepada pihak ketiga, biasanya mahkamah, dia nak tengok benda-benda ni lah, bertulis, bertarikh dan bersaksi. Main pesan-pesan mulut tidak relevan. Tetapi itulah mungkin ada yang bertanya, dulu mak ayah kita kan main pesan-pesan mulut je. Kalau waris-waris semua muafakat, tak ada masalah. Semua setuju kan untuk dilaksanakan, boleh jalan, proceed. Cuma apabila seorang mempertikaikan, habislah. Ya? Jadi itu pentingnya bertulis, bertarikh dan bersaksi. Okey, boleh ya? Saya teruskan. Okey, saya pun buatlah kajian kan. Apakah kaedah perancangan pewarisan yang paling digemari ataupun yang selalu dibuat oleh klien ya. Jadi saya buat ni klien saya tak banyak pun nampak kes dia. Selama 2 tahun ni 56 kes je. Kan memang tak ramai pun orang kita yang buat ni. Jadi kebanyakannya yang menjadi klien saya yang buat perancangan pewarisan ni adalah pesara. Biasalah kan bila dah pesara ni dah bersedia lah ya nak berpindah ke dunia satu lagi, maka dia membuatlah perancangan pewarisan nak tinggalkan harta-harta dia ni kan. Jadi dia buatlah. Cikgu pun ramai yang buat. Lepas tu eksekutif, yang muda-muda ni majoritinya eksekutif swasta, private eksekutif ya. Orang yang berniaga, dia nak meninggalkan perniagaan dia kepada waris-waris dia, jangan gaduh-gaduh. Lepas tu pihak pengurusan sama ada daripada kerajaan ataupun swasta. Okey? Ini dia punya profil ya. Kemudian apakah solusi ataupun kaedah perancangan yang dia orang pilih? Kasih ni hibah lah. Kasih ni kita orang punya brand ya, brand name ya. Sebenarnya dia adalah hibah. Hibah menjadi pilihan majoriti, kemudian warisan ni adalah pesanan tadi tu yang saya cakap, pesanan. Kasih asas ni adalah hibah asas, hibah dua harta dan seterusnya lah. Jadi maknanya hibah ni memang menjadi pilihan ramai lah. Ya, okey. Kemudian tuan moderator tadi bertanya Faraid ya. Jadi saya kongsikan, insyaAllah ada banyak masa. Di awal presentation tadi saya sebut ada 3 ayat kan, ayat surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Yang ni saya kongsikan satu ayat iaitu surah An-Nisa ayat 12 ya. Sebab saya percaya majoriti yang hadir pada hari ini sama ada suami ataupun isteri ya. Okey, dia kata suami, kalau isteri meninggal, suami akan dapat 1/2 daripada harta isteri jika isteri tak mempunyai anak. Tetapi kalau ada anak, maka suami akan mendapat 1/4 daripada harta isteri. Okey. Kemudian para isteri, kalau suami meninggal akan mendapat 1/4 kalau tiada anak dan 1/8 jika ada anak. Nampak tak? Bahagian isteri itu lebih kecil ya. Kalau ada anak lagi kecil ya, 1/8. Tapi kena baca ayat ini penuh. Sesudah dipenuhi wasiat. Nampak? Wasiat tadi itulah yang 1/3 tu. Kan? Dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Dua daripada ayat ini saya nak share. Majoriti waris-waris tak akan melaksanakan wasiat kalau arwah tidak berpesan menulis, tidak dituliskan. Sedangkan wasiat inilah infak sedekah yang akan menolong kita selepas kita meninggal. Kita ada BMW, banglo 7 tingkat ke apa, semua kita tinggal.
Yang kita bawa apa? Wasiat sedekah. Majoriti memang waris-waris tak buat. Dan majoriti waris-waris akan buat jika arwah memang menulis dalam wasiat mengatakan bahawa sebahagian harta ni 1/3 berikan kepada surau, masjid, pusat tahfiz dan sebagainya. Ya. Okey. Yang kedua, sesudah dibayar hutang-hutang, maksudnya apa? Dah bayar semua hutang arwah, balance tu barulah dibahagi-bahagikan di kalangan ahli waris. Tetapi majoriti kes yang kami kendalikan, harta semua direbut sesama waris, tetapi hutang arwah seorang-seorang je balu yang membayarnya. Banyak sangat kes. Ya. Okey. Ayat ni panjang terjemahan, saya ambil yang merah tu yang saya highlight ya. Tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Kita kena baca terjemahan ni dan fahamkan ni sepenuhnya ayat ni ya. Tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Kita jangan jadi macam majoriti orang lelaki. Sunat berkahwin 4. Wah, dia pegang. Ya, kahwin 4. Tetapi mesti berlaku adil tu dia tak baca pun. Kan? Sama juga ni. Tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Kena pegang tu. Nanti saya kongsikan kenapa benda ni penting ya. Saya teruskan. Kajian kes pertama. Bila melibatkan kadar faraid. Ini banyak berlaku di bandar-bandar besar dan banyak kes yang pihak kami kendalikan. Ya, bandar-bandar besar contohnya KL, JB, Penang ya. Harga rumah mahal. Jadi suami buat loan seorang-seorang tak lepas. Apa yang dibuat? Joint loan. Jadi bila joint loan, pemilikan atas rumah tersebut adalah 50-50. Ya. Dan ramai isteri, pasangan selalunya isteri lah ya, beranggapan apabila suaminya meninggal, maka keseluruhan rumah tersebut akan menjadi miliknya. Yang tu silap. Salah faham. Sebab apa? Apabila suami meninggal, hartanya akan menjadi harta pusaka. Akan menjadi hak milik waris-waris yang lain. Dan seperti yang dinyatakan dalam dalil tadi, isteri akan mendapat bahagian yang paling sedikit. Ya, tengok bapa 1/6, ibu 1/6, anak lelaki double berbanding anak perempuan dan isteri dapat yang paling sedikit. Nak ke isteri semua berkongsi rumah hak milik dengan orang lain, dengan mak ayah mertua kan? Saya ada satu kes. Ya. Kawan saya sama-sama engineer, cuma dia lebih dia bekerja dengan oil and gas, dia beli rumah harga dia 1 juta. Ya. Dia tahu saya buat apa ni, urus pusaka, hibah wasiat sebagainya. Jadi pernah bertanya saya. Kemudian saya terangkan dan saya bertanya dia, tak nak buat hibah ke? Kan? Dia cakap, dia tahu pasal faraid, dia cakap, tak apalah, Dan ada anak lelaki 2 orang kan. Dan tak risaulah kan, dia ada anak lelaki 2 orang, mana harta dia tak akan pergi ke adik-beradik dia. Ya, dia tahu pasal faraid. Jadi pada sehari sebelum PKP yang ketiga, sahabat saya tu disahkan meninggal disebabkan COVID. Ya, COVID. Saya kehilangan 3 orang kenalan saya akibat COVID ya. Jadi isterinya telefon kan mengadu ya. Isteri arwah ni ada tanah semua. Jadi isterinya melepaskan hak atas tanah-tanah tersebut dengan harapan arwah meninggal, dia ada meninggalkan ibu dan ayah lagi ya pada masa dia meninggal. Jadi isterinya melepaskan hak atas tanah tersebut dengan harapan ayah dia akan melepaskan hak atas rumah ni lah. Yalah, rumah pun cuma satu kan. Banyak sweet memories dekat rumah tu. Jadi isteri dia nak rumah tu lah kan, tanpa ada pemilikan orang lain. Pada dasarnya mak ayah mertua dia ni, mak ayah kepada arwah bersetuju ya melepaskan hak. Jadi dia akan dapatlah rumah tu keseluruhan kan. Tetapi adik-beradik arwah tak bersetuju. Adik-beradik arwah tak ada hak sebab dia ada anak lelaki. Tapi adik-beradik arwah mempengaruhi mak dan ayahnya dengan mengatakan bahawa mak ayah takkan nak lepaskan semua bahagian mak ayah kepada orang luar. Ya, bekas kakak ipar dia tu dianggap sebagai orang luar.
Jadi mak ayah dia pun akhirnya termakan bisikan daripada anak-anak. Hingga akhirnya isteri arwah terpaksa menebus sebanyak RM350,000 untuk mendapat keseluruhan rumah tersebut. Sebab apa? Sebab bahagian mak mertua, mak arwah ya, 1/6, ayah 1/6. Combine dua jadi 1/3. 1/3 bersamaan dengan RM350,000. Bayangkan tuan-tuan dan puan, terpaksa membayar habis duit simpanan arwah. Anak-anak kecil-kecil lagi nak sekolah bagai semua. Kan? Sedangkan kalau arwah membuat hibah awal-awal dulu, kos dia tak sampai 1%. Tapi itulah nak buat macam mana kan. Okay. Jadi saya teruskan. Hukum faraid ni tuan-tuan adalah hukum ciptaan Allah. Saya cerita dekat sini hukum ya. Saya tekankan lagi sekali hukum. Ya. Hukum faraid ni indah. Kalau kita betul-betul memahami. Ya, okey, saya kongsikan. Okey, di dalam hukum faraid adanya at-taharus. Apa dia? Muafakat waris. Hari ini kita belajar satu bahasa Arab, at-taharus, muafakat waris. Apa dia? Satu, lepaskan hak kepada seseorang dengan redha. Yang kedua, lepaskan hak kepada seseorang dengan tebusan. Yang ketiga, setuju bahagi ikut kadar yang dipersetujui. Dan yang keempat, pembahagian ikut kadar faraid. Nampak ya? Ini yang dinamakan hukum faraid. Jadi selama ni masyarakat kita yang mengatakan, tak boleh. Mesti 1/3, mesti 1/8, mesti 1/4. Itu apa dia tuan-tuan? Itu adalah kadar faraid. Bukannya hukum faraid. Sebab apabila kita mengatakan hukum, dia merangkumi kesemua keempat-empat elemen ni. Walau bagaimanapun, bila berlaku pembahagian harta pusaka, waris-waris faraid mesti dimaklumkan terlebih dahulu bahagian masing-masing mengikut kadar faraid. Itu mesti. Kalau pergi bicara pun, magistrate akan tanya, arwah ada sediakan wasiat pesanan? Okey, kalau tak ada, macam mana pembahagian harta? Dia tak cakap terus-terus ya, berapa bahagian faraid masing-masing? Tak. Dia akan tanya, macam mana dengan pembahagian harta-harta? Sebab apa? Sebab hakim faham tentang hukum faraid. Hakim tahu dalam hukum faraid adanya at-taharus. Muafakat waris. Apa dia? Okey. Biasalah bila belajar dekat UTM dulu, lecturer akan mengajar teori kan. Jadi untuk student faham, dia beri tutorial. Jadi samalah saya akan beri satu tutorial yang mudah untuk memahami konsep at-taharus. Ya, okey, sama-sama kita tengok. Saya beri satu contoh kes kematian serentak. Mak dan ayah meninggal serentak. Dia tak ada mak dan ayah lagi, atuk nenek tak adalah. Jadi yang dia ada adalah waris, satu anak lelaki dan satu anak perempuan. Kedua-duanya melebihi 18 tahun. Ya, 18 tahun baru layak terima harta. Ya. Di mana anak lelakinya pensyarah kanan UTM. Okey. Dan anak perempuannya bujang, OKU fizikal. Ya. PMR pun 3 kali tak lepas. Maksudnya kemungkinan dia sampai ke akhir hayat dia akan single lah. Dan untuk memudahkan tutorial ni, harta yang ditinggalkan hanyalah wang simpanan sebanyak RM100,000. Ya, okey, ini fakta kes dia. Ini problem statement dia. Jadi kita tengok ya pembahagian tu berdasarkan kepada keempat-empat elemen ni. Okey. Kaedah, ingat abang lelaki tadi pensyarah kanan berapa gaji? RM20,000 ada Tuan moderator, pensyarah kanan UTM, RM20,000 gaji dia, okey. Adik lelaki anak perempuan, okey. Kalau mengikut kadar faraid, seperti yang kita tahu, anak lelaki mendapat double berbanding perempuan, maka abang lelaki yang lecturer tu dapat RM67,000. Adik perempuan dia RM33,000. Ya, itu pembahagian ikut kadar faraid. Kemudian ikut kadar yang dipersetujui. Abang dia cakap, alah, tak payah susah lah dik, kita bagi 2 lah dik, 50-50.
Okey, 50-50. Ataupun lepaskan hak dengan tebusan. Abang ni cakap, alah adik tak apalah, abang tak perlu sangat lah duit ni adik. Adik ambil lah semua 100,000 ni. Tapi abang dengan isteri abang teringin lah nak pergi umrah. Boleh tak adik sponsor tiket umrah? Jadi adik dia pun setuju sponsor 25,000 pergi umrah dia. Ataupun yang keempat, abang ni cakap Allahu Akbar. Saya ni pensyarah kanan, ya, gaji 20,000, rumah 2 biji, kereta 5 biji, isteri baru seorang kan. Jarang balik kampung. Selama ni pun adik yang perempuan ni jaga mak ayah tak apalah. Abang tak nak lah adik duit ni adik. Adik ambil lah semua duit ni. Gunalah untuk belanja harian adik 100,000 ni ambil. Abang tak nak. Kan? Itu senario dia ya. Berdasarkan duit apa ni harta yang ditinggalkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, persoalan dia, kaedah mana yang terbaik? Okey. Bila saya beri taklimat secara fizikal, saya selalu tanya soalan ni kan. Ya, jadi penonton akan menjawab lah kan. Walaupun majoritinya lelaki yang menjawab, jarang sangat yang memilih ikut kadar faraid. Dalam kes ni ya, dia orang ada yang prefer nombor 3, ada yang prefer nombor 2, ada yang nombor 1. Kalau tanya saya prefer nombor 1 lah. Tapi apa yang saya nak kongsikan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan ya, tidak semestinya perlu dibahagi-bahagikan mengikut kadar faraid. Banyak kaedah ya, ada 4 kaedah yang boleh diguna pakai. Yang penting waris-waris semua muafakat. Waris-waris semua bersetuju. Ya, tapi kalau tak bersetuju, tidak ada hukum faraid. Itu tidak bermakna hukum apa ni kadar faraid, sorry. Kalau tak bersetuju masih lagi ada kadar faraid. Tetapi itu tak bermakna kadar faraid itu sebagai option yang terakhir, tidak. Ini cantiknya hukum faraid. Baru saya sebut hukum. Sebab dalam hukum faraid ni dia ada flexibility. Ini indahnya hukum faraid yang ramai umat Islam tak nampak. Yang dia nampak 1/2, 1/4, 1/8. Itu apa dia tuan-tuan? Itu pembahagian ikut kadar faraid. Kena faham tu betul-betul ya. Okey. Walau bagaimanapun, apabila melibatkan harta pusaka di mana arwah tidak membuat sebarang perancangan, at-taharrush ataupun muafakat waris ni ya paling sukar didapati. Paling payah. Itu maka munculnya pusaka ni dia bunyi dia hampir-hampir dengan apa? Puaka. Kan? Masing-masing tamat. Betul tuan-tuan ya. Okey. Jadi ini dah last 2 slide ya. Kami My Pusaka ni adalah firma runding rancang harta dan urus pusaka ya. Kami ada 4 pejabat di satu Malaysia dan juga agensi. Kami juga ada rakan akademik ya. Mana tahu sikit hari lagi UTM pun nak sudi menjemput My Pusaka sebagai rakan akademik ya, insya-Allah. Okey. Jadi skop kami adalah itulah, buat wasiat hibah dan juga urus pusaka, surat perjanjian keluarga, itu skop kami lah ya. Okey. Di mana My Pusaka menyediakan solusi yang lengkap. Apa saja keperluan tuan-tuan dan perempuan dalam membuat perancangan, kita ada. Dan keistimewaan kami adalah yang nombor 6 tu, iaitu My Urus. My Counsel nombor 7. Kaunseling waris. Ya, apabila urus pusaka, kita akan mulakan dengan kaunseling waris. Ya, mana-mana waris yang tak faham, yang tak beri kerjasama, kita buat kaunseling. Servis ni yang tak ada ditawarkan oleh mana-mana lawyer lah. Hanya My Pusaka lah ya. Okey. Di mana solusi kami harga mampu milik, tiada bayar sekali bayar je, tak ada yuran bulanan ke tahunan ke, tak ada ya. Lepas tu tidak bergantung kepada nilai harta. Dokumen kami memang disediakan oleh panel peguam syar'i dan disahkan oleh Mahkamah Syariah. Nak buka fail hanya 300 saja. Ya, 300 ni pun bukan burn, dia akan termasuk dalam kos, dah dikira dalam kos penyediaan dokumen lah ya. Jadi sikit promosi lah pasal My Pusaka ya. Okey. Jadi kesimpulan, ni alhamdulillah memang 1 jam cukup ya tuan moderator, saya tak lagi.
kesimpulan ya daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini ya. Pertama, bila mana harta menjadi pusaka? Kan kita ada harta, bila masa harta ni jadi pusaka? Apabila pemilik harta meninggal dunia. Bila kita dah meninggal besok, barulah harta kita menjadi harta pusaka. Ni moderator tanya tadi, bila masa faraid diguna pakai? Kan? Selalu orang cakap, bila saya approach ya ramai orang dia kata buat apa nak buat perancangan? Faraid kan ada. Kalau orang Negeri Sembilan lah kan. Buat apa nak buat? Kan kita ada faraid. Dia khabar macam tu lah kan. Faraid ni adalah hukum pembahagian harta pusaka kepada waris-waris yang ada. Maksud dia apa? Apabila pemilik harta tu dah meninggal, barulah hukum faraid ni apply. Ya. Okey. Jadi kita yang masih hidup ni, kita hari ni semua alhamdulillah hidup lagi. Apa pula kaedahnya? Kita tak bolehlah cakap kita ikut faraid lah. Tak boleh. Sebab kita belum meninggal. Harta kita belum menjadi pusaka. Maka kita yang masih hidup ni, itu yang datangnya perancangan pewarisan yang disebut wasiat kepada bukan waris, pesanan kepada waris, hibah, amanah dan sebagainya. Ya, faham ya? Jadi jangan kata buat apa nak buat kan. Faraid kan ada. Kalau orang yang rapat dengan saya cakap macam tu, saya akan cakap dengan dia balik. Faraid itu untuk harta pusaka orang meninggal. Okay, kau dah tak sabar kau nak meninggal. Itu kalau orang yang rapat lah. Kalau tuan-tuan semua saya tak boleh cakap macam tu, kena marah nanti kan. UTM terus blok saya lah kan. Okey. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Jadi saya kembalikan sesi ini kepada Tuan Moderator. Ya, kalau ada apa-apa persoalan, Tuan Moderator dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cik Azmi kita atas kupasan perkongsian yang padat berkenai isu kita punya tajuk perkongsian pada hari inilah, iaitu berkenaan dengan warisan. Ada orang tanya apa pewarisan, what is the pewarisan? Warisan itu kita dapat tahu hari ini ada satu perkongsian mengenai pusaka. Dan juga ini adalah satu julung-julung kalinya kita berbicara mengenai pusaka. Kita ucap terima kasih pada penceramah kita atas perkongsian ilmu yang begitu baik, yang begitu mudah untuk kita fahami dengan contoh-contohnya, dengan situasi kesnya dan juga dengan penerangan lah yang kita mudah faham lah. Di sini, Encik Azmi, kita ada satu pertanyaan daripada sahabat baik kita mengenai dengan tajuk kita lah hari ini. Saya bacakan berapa kadar harta yang boleh diwasiatkan? Adakah the whole of harta, keseluruhan harta itu? Macam mana tu Cik Azmi? Silakan Cik Azmi. Okey, dia bila mengatakan 1/3 tu, dia macam ni. Katalah kita ada banyak aset, kemudian kita nak wasiatkan dalam bentuk tunai. Contohnya nak bagi pusat tahfiz 1/3. Jadi dengan harapan ataupun hasrat kita kena jual aset-aset kita tu dapat satu jumlah daripada, maknanya 1/3 daripada jumlah keseluruhan tersebut lah. Kalau nak beri cash, katalah nak beri tanah, kan ada sebidang tanah 1/3 daripada maknanya individually nak beri ya, maka 1/3 daripada tanah tersebut lah. Saya boleh katakan secara generalnya 1/3 daripada keseluruhan aset. Yang tu had dia. Okey, boleh faham ya? Boleh betul. InsyaAllah kita fahamlah dengan jelas persoalan daripada sahabat kita. Dan juga Tuan, boleh satu soalan lagi sebelum kita tutup kita punya program. Ada satu soalan lagi. Mungkin ada sahabat kita tertinggal tadi. Beliau bertanya, saya kongsikanlah. Semasa kita hidup, dipanggil wasiat ini, adakah masa kita hidup boleh diberi wasiat ataupun wasiat ni hanya untuk selepas kita meninggal dunia sahaja? Okey. Wasiat dibuat semasa hidup, tetapi implementation ataupun pelaksanaannya hanya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.
Faham ya? Wasiat dibuat semasa hidup, tetapi pelaksanaan tu, execution tu hanya berlaku apabila dia dah meninggal dunia. Macam juga pesanan. Ya, berbeza dengan hibah. Hibah ni dibuat semasa hidup, terlaksana pun semasa hidup. Itu sebab harta-harta yang dihibahkan terkeluar daripada pusaka. Dia contoh hibah yang paling popular ni apabila dia tiada anak lelaki. Kan? Jadi dia menghibahkanlah. Contoh yang paling kritikal rumah. Jadi dia hibahkan rumah dia tu kepada anak-anak perempuan dia sebab dia tak nak adik-beradik lelaki dia besok mengganggu ataupun yelah anak-anak dia kan nanti nak duduk mana pula, jadi dia menghibahkan rumah kepada anak-anak perempuan dia. Yang tu pelaksanaan tu semasa hidup. Itu sebab harta yang dihibahkan terkeluar daripada pusaka. Ya, macam wasiat dan pesanan ni boleh ditentang. Itu kelemahan dia lah. Ya, kalau ada waris tak setuju dengan pembahagian tu, dia menentang, akan dibicarakan lah. Okey. Wallahu alam. Wallahu alam. Itulah satu InsyaAllah. jawapan yang kita mudah untuk terimalah daripada penceramah kita berkenaan dengan perancangan pewarisan pada hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Encik Azmi. Saya rasa kita dah tak ada lagi lah soalan kerana kita pun sekarang sudah berada di penghujung waktu. Encik Azmi, kita berada pada jam 42 minit. Kita sudah tutuplah kita punya program kita pada hari ini. Jadi Encik Azmi, sebelum kita tu, tutup, saya ada slide terakhir saya tadi, ada nombor telefon saya. Ya. Kalau ada apa-apa nak bertanya, boleh WhatsApp saya. Ya. Saya punya consultation percuma. Jangan malu, jangan Alhamdulillah. segan. Boleh WhatsApp saya, ada nombor telefon tadi. Kalau tak ada, tolong minta moderator type kan nombor telefon saya di ruangan chat tu. Ya, tak ada InsyaAllah. masalah. Jadi boleh hubungi saya. Consultation saya percuma. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi ilmu. Okey, tak ada masalah. Nanti pihak saya dan juga pihak kami lah, kami akan berkongsilah perhubungan Cik Azmi kalau sesiapa tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya lah mengenai pusaka, wasiat. Boleh saja bertanya Cik Azmi. Boleh tanyalah. Saya akan kongsikan nanti di ruangan chat nombor telefon Cik Azmi dan juga maklumat perhubungan beliau lah. Dan insya-Allah Cik Azmi, sebelum kita tutup kita punya program pada petang ini, saya minta izin kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk kita sama-sama bergambar secara virtual dengan saudara penceramah kita lah. Mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang boleh buka kamera, boleh bukalah. Dengan kiraan 1, 2, 3 nanti, saya akan minta pihak Rostia lah akan mengambil gambar kita bersama-sama. Kerana ini satu-satunya peluang untuk kita bergambar dengan penceramah kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ready Rostia? 1, 2, 3. Okey, terbaik daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita ucapkan tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan kerana menghadiri program bersama Wacana Ilmu bersama Alumni Siri 1 2022 dengan tajuk Konsep Kejuruteraan dalam Perancangan Pewarisan. Dan juga sekali lagi pihak Rostia, pihak UTM Space mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara penceramah kita Encik Zul Hazmi bin Elias selaku penceramah kita pada hari ini. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi untuk program lain yang akan datang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tutup program kita pada petang ini, saya ingin menyampaikan sedikit pesanan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan leka, jangan alpa, kita masih berada dalam suasana pandemik COVID-19. Sama-samalah kita bersihkan diri kita, jaga diri kita dan juga kita jaga kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang pada bulan hadapan, waktu yang sama dan hari yang sama. Terima kasih kepada pihak saya dan juga UTM Space. Selamat bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.